الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hadis pada malam ni hadis 484. Hadis Jabir radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhati riqa' fa idza atayna ala shajaratin ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني قال لا قال فما يمنعك مني قال الله فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة فصلى بالطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. Riwayat daripada Jabir katanya, kami bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Zatul Riqa'. Zatul Riqa' ni kita bicara baru ni, satu tempat yang menghala ke arah Najat, iaitu Nabi SAW dan sahabat pergi berperang di situ. Dan sebab dipanggil Riqa' ni sebab kasut-kasut sahabat dibalut kerana pecah, kerana melalui batu-batu. Sebab pada waktu tu tidak ada tunggangan kenderaan. Bila mana kami pergi ke pokok yang apa, zalilah, mana pokok yang rendah, pokok yang mempunyai apa, rendah lah, maknanya boleh berteduh, zalilah. Maka kami membiarkan pokok tadi untuk Nabi, maknanya pokok yang mempunyai daun dah apa semua ni, Nabi sahabat-sahabat dia tinggallah. Nabi mereka membiarkan pokok tadi untuk Nabi SAW berhak situ, mana tak ganggu. Jadi orang itu kalau nak berteduh pasal kamu lah metak, ataupun duduk lebih kurang gitu je. Jadi mereka memuliakan Nabi SAW. Jadi pada waktu tu Nabi SAW tidurlah. Faja'a rajulun, tiba-tiba mari seorang musyrik. Pada ketika itu pedang Nabi SAW tergantung di pokok. Jadi tiba-tiba mari orang musyrik, yang diarah oleh puak-puak dia supaya mari ni, senyap-senyap mari sebagai kita kata spy. Jadi dia mari tu ambil pedang Nabi yang mari dah. Dia mari tok pedang dia tekuk Nabi. Pada waktu tu Nabi tak ada lah nak capai pedang dia tu, sebab pedang dia tergantung di pokok. Jadi lelaki ni nama dia Ghausar. Apa nama dia? Ghauras. Lelaki ni nama Ghauras. Jadi oleh kerana Nabi tidur, dia pun mari, pedang tu tergantung, dia pun hunus. Dia hunus. Pedang tadi, dia pun kata, takhafuni, mu takut aku, kata. Nabi jawab apa? La, tidak, aku tidak takut.
faman yamna'uka minni, kalau begitu kamu tak takut pada aku ni, siapakah yang boleh menghalang engkau daripada aku ni? Maknanya kalau aku nak penggal leher kamu pada waktu ni boleh, tapi siapakah yang boleh sekat aku? Maknanya pada waktu ni tak ada siapa boleh sekat aku daripada membunuh kamu. Jadi dia kata, Nabi pun jawab Allah, maknanya Allah akan sekat kamu daripada bertindak pada aku. Jadi dalam keadaan kabut begitu, fatahaddadahu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mari, fatahaddadahu, lalu sahabat ugut dia. Ugut dia, maknanya berani kalau kamu buat kamu tak akan selamat. Muka dia sorang, muka dia mari ni sebagai mata-mata, dia sorang, ambil pedang Nabi, tak tekuk Nabi. Jadi sahabat mana ada tu dah pergi dekat dia tu, dan sahabat ugut dia. Jadi cerita lelaki ni ada banyak versilah riwayat. Ada kata lelaki ni bila sahabat kepung ke apa semua tu, dia pun mengucap masuk Islam. Dia buat perjanjian dengan Nabi lah. Mana bila dia tak lewat apa ni, dia minta lepas. Dia minta lepas tu, dia buat perjanjian dengan Nabi. Ada satu riwayat kata dia masuk Islam situ. Ada satu riwayat kata dia buat perjanjian dengan Nabi, dia akan balik kepada kaum dia akan kata benda-benda yang baik tentang Nabi. Jadi dia pun baliklah tempat dia mengatakan bahawa aku mari daripada lelaki yang terbaik. Jadi kesimpulan dia masuk Islam lah. Dia masuk Islam. Dalam satu riwayat tu menyebut dia dakwah pula orang-orang dia. Dia kelik kampung tu, dia balik bawa Islam, dan dia mendakwah orang kampung dia masuk Islam. Itu cerita dia. Pada waktu peperangan, tepat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berehat. Wa qimatis salah, kata Jabir, semaya diiqamatkan. Lalu Nabi SAW bersembahyang dengan satu kumpulan 2 rakaat. Kemudian mereka itu mundur. Kemudian Nabi SAW sembahyang pula dengan kumpulan yang lain 2 rakaat. Jadi Nabi SAW pada ketika itu sembahyang 4, dan orang lain sembahyang 2. Jadi hendak berkenaan dengan khauf ni, kaifiat sembahyang ni lah. Mana di sini Nabi SAW memerintahkan sahabat ni buat 2 saf, buat 2 saf. Saf belakang Nabi, kemudian saf yang kedua. Jadi macam mana yang dikatakan Nabi SAW semaya 4 rakaat, semaya 4 rakaat, orang lain semaya 2. Maksud semaya 4 rakaat Nabi ni, mana Nabi semaya sekali dengan kumpulan yang pertama, kemudian semaya pula kali kedua dengan kumpulan yang kedua. Tu cerita dia. Jadi kaifiat ni kita pun ada sebut juga baru ni, iaitu ketika mana musuh berada arah kiblat. Jadi hak riwayat-riwayat kita baca sebelum pada ni, musuh sama ada sebelah kiri ke ataupun sebelah kanan kiblat, ataupun di belakang. Jadi hal ini kalau musuh di hadapan, jadi semua tu semaya ngadak ke depan belakang lah, ngadak musuh belakang. Jadi bila ngadak musuh belakang, ada buat 2 saf. Cara dia ada hadis yang lebih panjang lagi. Kita bacalah hadis tu, sebab hal ni ringkas. Riwayat daripada Jabir katanya, syahidu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf. Aku menghadiri semaya khauf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa safafna saffaini khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami buat 2 saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal adu bainana wa bainal qiblah. Jadi musuh tu berada di antara kami dan kiblat.
Depan lah. Antara kami dengan kiblat ni, mana kiblat tu Mekah. Dah, kami di sini. Jadi musuh duduk depan. Duduk depan. Wa kabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan kami semua bertakbir. Kami semua bertakbir. Mana dua-dua sah tadi bertakbir belakang. Semua tu semaya serentak. Thumma raka'a wa raka'na jami'a. Kemudian Nabi rokok, kami pun rokok juga. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'a. Bila Nabi SAW bangun daripada rukuk, yang ni i'tidal, kami pun bangun juga i'tidal. Subah kedua-dua saf. Thumma hadara bis-sujudi wa safu alladhi yalihi. Kemudian Nabi SAW turun sujud. Begitu juga saf kat belakang Nabi. Saf hadapan. Tetapi waqama saful muakhar fi nahril aduwi. Tetapi saf belakang tu berdiri. Tunggu tu. Saf belakang tu tunggu di hadapan musuh. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujuda. Bila mana Nabi SAW selesai daripada sujud, wa qama saful ladzi yalihi, maka bangunlah saf hak berada di belakang, wa ta'akhkhara saful muqaddam. Jadi bila masuk lepas daripada 2 rakaat dah, maka bangunlah kumpulan yang pertama dah, sah yang pertama, sah yang kedua ni dah, dia pun pergi ke hadapan, yang ni mengambil alih tempat yang pertama. Sah hak pertama tadi duduk belakang. Selesai dah sama tu, selesai dah. Summa raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raka'na jami'a. Mana bila selesai sujud tu, kumpulan yang pertama dia bangun dah, undur ke belakang. Kumpulan yang kedua ataupun saf yang kedua ni ambil tempat yang pertama. Kemudian Nabi SAW baca ayat, baca surah. Kemudian Nabi rokok, kami pun rokok semua sekali. Summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku', bangun i'tidal. Wa rafa'na jami'a, kita pun bangun semua sekali. Summa hadara bis-sujud, kemudian Nabi turun sujud. Dan juga wasaful ladzi yalihi, sahad di belakang tadi, mana alladzi kana muakharan fi raka'atil ula, yang mana demon ini pada rakaat yang pertama duduk di belakang. Faqama safal muakhar fi nahri aduwi. Jadi hak kumpulan belakang tu cacal. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujud was-saffu alladhi yalihi in hadara as-saffu al-mu'akhkhar bis-sujud fasajadu thumma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an. Bila mana selesai semai sujud, begitu juga saf belakang Nabi, maka turunlah saf yang kedua tu sujud. Maka semua tu sujud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam, kami semua memberi salam. Itulah kalau mengikut keterangan daripada hadis Bukhari ni. Cuma dia ada beza di sini, iaitu Nabi SAW semaya dengan kumpulan yang pertama ni 2 rakaat. 2 rakaat. Dia ada beza juga sikit sebanyak. Bukan sikit banyak lah, memang beza. Kalau kita baca dalam kitab kita ni 484 ni, Nabi SAW semaya dengan 2 kumpulan dulu, dengan satu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua tu tak semaya lagi. Jadi 2 rakaat mula-mula tu Nabi dengan mereka wisalat. Kemudian Nabi semaya pula kali yang kedua dengan kumpulan yang kedua.
Sebab itulah dikatakan Nabi ni 4 rakaat, hal lain 2. Maknanya meraihkan belakang. Cuma semaya pertama Nabi 2 rakaat tu dikira sebagai fardu. Hak yang kedua dengan kumpulan yang kedua tu dikatakan sebagai semaya sunnah. Jadi dia timbul masalah iqtida'ul muftarid bil mutanaffil. Orang hak semaya fardu tunggu imam yang semaya sunnah. Mana boleh. Contoh biasa orang kita banyak kan, semaya tarawih dia mari lambat. Jadi dia imam semaya tarawih dah, dia baru semaya isyak. Jadi kalau kira tak serupa tu, imam isyak, imam tarawih dia isyak. Boleh mengikut hadis ni. Mengikut hadis ni boleh. Sebab bila mana selesai dengan yang pertama 2 rakaat tu, kira-kira Nabi SAW telah buat hak fardu. Selesai fardu dia. Dia semaya pula sekali lagi jadi hak sunnah. Maka sebab itulah boleh orang yang semaya fardu dia semaya di belakang orang yang semaya sunnah. Kemudian kita pergi kepada Kitabul Jumaah. Bab semaya Jumaat pula. Jumaat ni satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang Islam. Yang disebutkan sebagai penghulu kepada sekian hari. Banyak kelebihan. Manusia diciptakan pada hari ini juga. Kiamat pun berlaku pada hari ini. Dimasukkan dalam syurga pun pada hari Jumaat juga. Jadi itu kelebihan. Cuma kiamat berlaku pada hari Jumaat itu kelebihan lagu mana? Sedangkan kiamat ni kehancuran. Jadi ulama mengatakan bahawa kalau tidak berlaku kiamat, tak ada akhirat. Tak balik kita kena negeri akhirat. Jadi kebaikan di situ. Dan dikatakan kiamat berlaku pada hari Jumaat dan disebutkan banyak amalan-amalan yang kita molek buat pada hari Jumaat ni. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa kalau kata berlaku kiamat hari Jumaat dan memang kita buat persediaan, sebab banyak kelebihan. Kalau berlaku kiamat pada hari itu, maknanya kita kiamat berlaku dalam keadaan kita banyak buat amal soleh. Banyak kan benda-benda yang dituntut ni. Kita memperbanyakkan selawat. Kita dituntut supaya awal-awal lagi mari masjid, mari subuh. Pada subuh Jumaat tu dituntut baca surah Sajadah, surah Al-Atar. Lepas tu mari sembahyang Jumaat pakai minyak wangi apa semua, pakai pakaian bersih. Diperintahkan supaya mandi. Banyak perkara lah. Jadi hari Jumaat ni mana hari penghulu pada sekalian hari. Hadis yang pertama, iaitu berkenaan dengan apa di sini? Berkenaan dengan mandi. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di kalangan kamu ni yang mari Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Jadi hadis ni menyebut kepada kita, sesiapa di antara kamu, minkum. Kalau kita ngaji Arab, minkum ni di antara kamu, sebahagian daripada kamu. Maknanya tidak semua wajib mari sembahyang Jumaat. Tidak semua wajib mari sembahyang Jumaat. Siapa dia tak wajib tu? Perempuan, kanak-kanak, hamba. Jadi dia ni tak wajib. Jadi maknanya siapa-siapa yang wajib Jumaat atas dia, dia mari ke masjid, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Jadi perintah supaya mandi ni, kalau tengok dalam hadis ni, dia berkait dengan orang hak mari Jumaat. Orang hak mari Jumaat dia kena mandi.
Dan dipahami juga di sini bahawa kalau dia tak mari, tak payah mandi. Tidak dituntut. Tidak. Patut boleh sunat ke tak? Kalau mandi, boleh pahala mandi ni. Sebab termasuk di bawah membersihkan diri juga. Cuma tidak kata sunat mandi Jumaat. Dia mandi Jumaat tu dengan arti mandi mari semaya Jumaat. Bukan semata-mata mandi hari Jumaat. Kena faham. Kena faham molek. Jadi mandi untuk mari semaya Jumaat. Katalah kita musafir. Gak musafir ni tak wajib semaya Jumaat. Jadi kita pun mandi. Niat sunat Jumaat tak ada. Tidak perlulah sebab kita tak pergi ke masjid pada waktu tu. Jadi perintah di sini dikaitkan dengan kedatangan ke tempat semaya Jumaat. Sebab kalau kata mandi ni kerana hari Jumaat, lepas Zuhur tu Jumaat lagi kau tidak? Jumaat lagi, lepas tu kena mandi. Tak dah. Tak dah. Sebelum maghrib Jumaat lagi, lepas tu kena niat mandi Jumaat. Tak payah, tak ada. Sebab itulah mandi Jumaat ni, mandi pada hari Jumaat ni hak dikatakan sunat bila nak mari masjid. Kalau orang katalah mandi sebelum daripada subuh, dia nak mari subuh, dia mandi sunat Jumaat, itu belum memadai. Sebab apa? Sebab daripada pukul 6 tu nak nyapa pukul 1. Betul peluh dah. Dia kata aku mandi dah tadi. Tapi dia kata dah pergi situ pergi sini dah. Jadi bila peluh pukul 1 tu mari ke masjid ada keadaan boleh mengganggu orang lain, jadi tak ada tu. Tak ada. Dia hendaknya mandi dekat dengan nak mari tu. Jadi difahami juga di sini tidak wajib, tidak perlu mandi bagi orang yang tidak hadir. Jadi hak hadir ni wajib hadir, maknanya orang yang sudah akhir balik lah. Sudah akhir balik. Jadi di sini satu perkara lagi, Nabi SAW kata falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Kalau kita belajar bahasa Arab ni, ini salah satu daripada fi'il amar juga. Fi'il amar ni makna perintah. Perintah-perintah ni al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan kepada wajib. Yang dikatakan wajib ni tak buat berdosa. Kena buat. Tak buat berdosa, buat boleh pahala. Jadi benda tu wajib diketahui daripada apa? Daripada perkataan falyaghtasil. Dia panggil fi'il amar. Ada fi'il amar. Cuma di sini tidak kita tidak panggil fi'il amar. Kita panggil lamul amri. Lam yang menunjukkan kepada perintah masuk pada fi'il mudhari'. Falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Kalau dalam bahasa ringkas lagi dia kata ini dipanggil amar ghaib, suruh orang tak ada depan. Itu kalau mengaji bahasa Arab lah. Mana di sini perintah, mana Nabi suruh siapa-siapa hak mari tu kena mandi. Bila kata kena mandi wajib. Wajib. Dalam riwayat lain menyebut ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumaat ni wajib kepada setiap orang yang sudah akil balik. Wajib. Maknanya kalau dia mari dalam keadaan tidak mandi, dah dosa. Kalau kata wajib. Lepas tu kita duk belajar mandi sunat Jumaat ni macam mana? Jadi itu hukum hak asas. Asal dalam bab mandi nak mari sembahyang Jumaat ni asal dia sunat.
Sunat asal dia. Maksud asal ni makna hukum pada tiap-tiap seorang. Pada tiap-tiap seorang tu hukum dia sunat. Itu kesimpulan yang dibuat dalam mazhab lah, dalam mazhab Syafi'i, dalam fiqh. Cuma kalau seseorang tu dia bau busuk, memang jenis ni perlu, jenis makan kari, makan pedak, makan peta, apa semua ni dah. Tadi dia kata sunat yang mandi. Dah. Aku dah saya mandi. Dia pun mari. Dalam keadaan dia perlu bau dosa. Sebab apa? Sebab ada ulama mengatakan bahawa mandi ni sunat kalau dia ni jenis tak ada gapo-gapo. Tempat kita ni mungkin tidak berlaku macam. Kalau setengah tempat tu dia tempat yang mana cuaca sejuk kering. Sejuk kering ni perlu tak bau lah kira-kiranya. Tapi kalau tempat kita ni sejuk lembab. Dah. Sejuk pun kita ada air batu juga. Bulan 12. Masih berlaut, tebing. Ada tebing pagi-pagi. Jadi tak ada beza. Jadi kalau jenis lagu ni dah. Kalau tempat kita ni memang perlu lah. Jadi orang yang dia tak bau tubuh dia, mari masjid dalam keadaan tak mandi tak apa. Sebab apa? Sebab ada ulama kaitkan wajib mandi ni bagi orang yang jenis busuk. Jenis busuk. Tetapi kalau mengikut zahir hadis ni tak ada kecuali. Siapa-siapa yang mari masjid dia kena mandi. Tak kira. Walaupun dia tak busuk. Sebab apa? Kena mandi juga sebab bila mari masjid ni dia tempat ramai-ramai dengan panah dah. Dengan apa? Waktu tu lama, matahari tengah tinggi tu atas kepala. Hak rumah tak perlu tapi bila mari masjid perlu. Hak tu yang dikatakan wajib. Walaupun tak ada lagi busuk tu. Busuk tu duduk rumah tak ada. Tapi bila sampai masjid, dah. Muka mari jalan kaki kan. Latif sikar kau. Perlu siapa tak bau lah. Tadi tak bau. Mana bau ni dah. Nak kelik tak ada dah. Tu kata tu. Kalau merujuk kepada asal hadis ni, wajib mandi. Tak kira. Tak kira. Sebab apa? Sebab kemungkinan untuk busuk tu ada. Walaupun busuk tu tak ada lagi pada ketika sebelum hari. Mengambil kira akan datang. Mengambil kira akan datang orang panggil kemungkinan. Kemungkinan dia akan berubah bau dia. Ada ulama kata memang mereka awal ni dah mandi untuk mari sembahyang Jumaat ni wajib atas setiap orang yang mari. Asalnya Nabi buat arahan lagu tu. Kemudian dilonggarkan. Maknanya tidak jadi wajib tetapi pergi kepada sunnah. Mana molek mandi. Jadi macam mana dikatakan dulu wajib mandi kemudian sunat mandi? Rasa akan tiba hadis ke berapa ni? Tak sebut sini. Tak sebut. Tak sebut. Asalnya mandi ni diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk semua sahabat. Tak kira. Kemudian oleh kerana sahabat ni erat dah. Maknanya lekat dah, terdidik dah, disiplin dah. Menjaga kebersihan diri, keadaan pun senang, maka direndahkan hukum mandi untuk mari ke Jumaat ni. Sebab Nabi SAW dulu kata wajib mandi ni sebab apa? Sebab sahabat-sahabat ni hari Jumaat terpaksa kerja juga. Demon ni tak ada pembantu, tak ada khodam hak boleh tolong mereka. Jadi bila tak ada orang main membantu dah, tak ada orang tolong, lepas tu hari Jumaat kena buat kerja juga. Kalau nak nanti esok hari Sabtu baru nak buat, jadi bertimbullah kerja.
Kalau nak susah lalu pada hari Khamis, tak ada. Jadi nak buat juga hari Jumaat. Lepas tu bila tidak ada pembantu, lewatlah sudah. Lewat sudah. Jadi bila lewat sudah tu, gaduh-gaduh mari ke masjid. Mari pula dalam pakaian yang tebal. Muka susah kan. Musim panas tu lah, musim sejuk tu lah. Jadi mari dengan pakaian yang tebal, mari ke masjid dalam keadaan ramai-ramai tu pula panas, matahari panas, bumbu masjid tu rendah. Bumbu rendah. Jadi malu sendirilah. Bila ruang tu sempit, rendah pula kat. Hanya panas dah. Jadi menyebabkan bau tak molek. Maka Nabi SAW beri arahan kena mandi. Mana je? Biasa dipakai untuk pakai dia. Pakai bila kita mandi kembali pakaian kita kena pakai tu. Tentu macam terlepas pakai kita baru pakaian kita baru pakai. Tandanya orang tubuh kita tak pakai dia. Biasa orang pakaian dia baru. Dia tak tahu macam mana pasal. Boleh jadilah. Boleh jadi. Dia menguraikan dah. Menguraikan kadar bau tu. Dia kalau kata kalau dia pakai, sebab begini, dalam hadis lain banyak dia anjurkan bahawa mari tu dengan pakaian yang terbaik lah, macam hari raya lah. Jadi maksud Nabi di sini, maksud dalam hadis sahabat-sahabat mari dengan pakaian pekerja tu, makna satu ketika tu, maknanya mari gaduh-gaduh pakai baju hak kerja, ngetak mandi. Ngetak mandi. Jadi mari gitu. Jadi bila Nabi wa arahan siapa-siapa mari masjid kena mandi, maka secara automatik je tak kiralah kita mandi-mandi sahut baju tak ada hak kerja. Jadi dia pun ejah lah. Dia ejah. Maknanya kalau dia tak ada baju, dia boleh ambil kain selimut mari masjid. Jadi sampai sahabat ni biasa je pakai kain selimut. Kita taknya. Tadi yang kita semaya yang dua rakaat pertama Nabi semaya wajib, yang kedua Nabi semaya sunat. Semaya apa? Semaya sama ada zuhur ke asar ke isyak lagu tu lah. Sebab masa pergi kan, dah Nabi duduk di satu tempat tu boleh jadi 3-4 hari, seminggu. Dalam keadaan nak menghadapi musuh, pergi dah lagi, cuma setengah standby. Jadi bila duduk di camp lagu tu semaya lagu tu lah cara dia tu. Jadi keadaan sahabat-sahabat mari masjid tadi dalam keadaan bumbung yang rendah kat, bau lah. Gak benda ni bukan seorang dua, ramai. Bila ramai kat, sebab itulah Nabi mengarahkan sahabat ni jaga. Jadi di sini difahami bahawa bila mari Jumaat kena mandi, pakai pakaian yang terbaik, guna minyak wangi yang ada. Kalau orang tu tak ada minyak wangi sendiri, dia ambil bini pun. Dalam hadis tersebut, dia ambil bini dia pun. Jadi bila kata nak mari tempat ramai, maka lagu inilah hukum dia. Mana ulama buat kesimpulan, bukan setakat nak mari sembahyang Jumaat kena mandi, nak pergi kerja, nak pergi pejabat, nak pergi makan gula, nak pergi mana, tempat bila berkumpul, dia kena mandi. Dan kalau dia duduk seorang rumah pun dah, kalau dia bau, tak kira lah dia nak sakit kepala, tak boleh mandi. Sebab tak ada arahan daripada Nabi. Ada. Itu fitrah lah. Fitrah. Itu masing-masing. Hal ini bila nak mari Jumaat ada aturan dia. Mana Nabi ajar lagu tu. Nabi ni siapa bab-bab kebersihan diri pun Nabi ambil berat. Kalau Perdana Menteri tak ada sebut benda lagu ni. Kena mandi ke apa, tak ada. Cuma zaman pandemik ni kena oyak lah. Kerap membasuh tangan.
Kemudian hadis berikut tu panjang. Hadis Umar Al-Khattab berkenaan dengan ada sahabat ia lewat mari. Ia lewat mari yang mana dia dah berwuduk saja. Tak ada mandi. Tak apalah, kita sambung pada minggu akan datang. Setakat itu saja aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.